Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan Islam, iman dan ihsan. Hubungan dan berkaitan iman, Islam dan ihsan dengan komunikasi Islam iaitu ada tiga, iaitu Islam, iman dan ihsan. Islam. Dalam hadis Nabi SAW, qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رواه Muslim. Terangkan kepadaku tentang Islam. Jawab Nabi Muhammad SAW, Islam ialah yang pertamanya mengaku tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang keduanya mendirikan solat. Yang ketiganya membayar zakat. Yang keempatnya puasa Ramadan. Dan yang kelimanya iaitu haji ke Baitullah. Jika engkau sanggup melaksanakannya, maka kat sini engkau benar, kata malaikat tersebut. Dari segi bahasa, perkataan Islam iaitu daripada bahasa Arab, iaitu salima yang maksud selamat. Terbentuklah perkataan aslama yang berarti menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Bahkan barang siapa menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Surah Al-Baqarah juzuk kedua ayat 112. Menurut istilah Islam ni adalah agama Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya sejak Nabi Adam AS hingga Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Agama Islam mengatur seluruh aspek manusia, baik keyakinan kepada Allah SWT dan perkara-perkara gaib lainnya, iaitu akidah. Yang keduanya ibadah khusus dan umum. Yang ketiganya muamalat, iaitu bersosial. Yang keempatnya menakahat dan aspek kekeluargaan. Yang kelimanya hukum hakam, politik, ekonomi dan sebagainya. Ini fiqh syariah ada 4, iaitu fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh muamalah dan fiqh jinayah. Iman ni kata Nabi SAW, qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi rawahul Muslim. Kemudian orang itu berkata, terangkanlah aku tentang iman. Jawab Nabi Muhammad SAW, iman ialah yang pertamanya iman dengan Allah. Yang keduanya iman dengan para malaikat. Yang ketiganya iman dengan kitab-kitabnya, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Yang keempatnya iman dengan para rasul. Yang kelimanya iman dengan qadar yang baik maupun buruk. Kata orang itu, engkau benar. Kemudian dia berkata pula, terangkan aku tentang ihsan. Jawab Nabi, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya. Sesungguh dia melihat kamu, melihatmu. Maksud iman pada bahasa ialah pembenaran dengan hati. Maksudnya menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari segi istilah, maksudnya pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan dan awal dengan anggota dan amal dengan anggota. Oleh sebab itu, iman boleh bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga boleh bertambah dan berkurang. Ihsan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, rawahul Muslim. Kemudian dia berkata, terangkan kepadaku tentang ihsan. Jawab Nabi Muhammad SAW, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya. Sesungguhnya dia melihatmu. Akhlak iaitu berasal daripada bahasa Arab al-qulb, iaitu yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan atau kelakuan. Istilahnya sifat yang ada dalam diri seseorang manusia yang boleh mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan perasaan. Pembahagian akhlak mahmudah iaitu akhlak yang mulia.
iaitu kita berakhlak dengan Allah SWT, berakhlak dengan diri sendiri, dan yang ketiganya berakhlak sesama manusia. Akhlak mazmumah iaitu akhlak yang tercela, iaitu dengki, marah, takabur, riak dan ujub dan lain-lain. Okey, hubungannya dengan komunikasi Islam. Yang pertama sekali, alat paling utama untuk kita berinteraksi dengan Tuhan, mengenal bukan sahaja diri sendiri tetapi juga orang lain, apa sahaja yang berada di sekeliling untuk dipelajari. Okey, dan surah Al-Imran juzuk yang ketiga ayat 110, kamu wahai umat Muhammad adalah sebagai umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan benar-benar iman, Okey, hubungan punya dengan komunikasi Islam yang kedua iaitu mempraktikkan ilmu komunikasi yang baik tidak akan lepas daripada akhlak yang baik. Sejarah membuktikan kepercayaan dalam menyampaikan sesuatu mesej belum tentu dapat diterima dan oleh pendengar. Yang keseterusnya iaitu sekiranya tidak dinampilkan dengan akhlak yang baik, daripada penyampainya. Okey, yang ketiganya kedudukan yang terakhir ini ialah yang paling penting jika dibandingkan dengan dakwah bil lisan, iaitu dakwah dengan penyampaian lisan dan lebih mengenai sasaran. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.